Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok analisis kualitatif tapi soalan SPM sebenar. Ini adalah daripada soalan SPM 2013. Kau nampak kat bawah ni lah. So ni adalah soalan esei. Jadi nak jawab soalan ini, calon pada tahun tersebut, calon 2013 akan jawab dalam test pad lah. Okay. So, macam mana nak jawab soalan ini? Okay, first benda yang perlu tahu, kita akan baca dululah soalan. Okay, saya akan guide macam mana nak jawab soalan ni. Jadual 10.1 menunjukkan maklumat bagi tindakan haba ke atas dua garam plumbum P dan Q. So, bermaksud kita dah tahu ini cation dia adalah plumbum. Cuma yang kita tak tahu anion dia sahaja. Okay. So, lepas tu dia dah bagi guide dekat sini. Okay. Garam P ini, dah tengok Raja, garam P apabila dipanaskan, dia akan menghasilkan dua perkara, iaitu baki R dan juga gas A. Okay. Yang baki R ini adalah perang bila panas, kuning bila sejuk. Itu sangat sangat baguslah guide tu untuk kita. Yang kedua, gas A ini adalah gas yang menyebabkan air kapur menjadi keruh. Okey. Kemudian, garam Q pula, apabila larutan garam Q dipanaskan, akan ada tiga hasil. Okey, hasil yang pertama sama macam tadi, baki R adalah perang apabila panas dan kuning apabila sejuk. Gas B pula adalah satu gas yang berwarna perang. Manakala gas C adalah gas yang menyalakan kayu uji berbara. So, benda-benda ni yang adalah hint kepada kita. Okay, untuk jawab soalan ini, kita mesti tahu kesan haba ke atas garam. Okay, dan soalan SPM untuk silibus KBSM, sebab masa ni KBSM 2013, untuk kesan haba hanya ada dua, garam karbonat dengan garam nitrat masa KBSM. Okay, hanya ada dua ni. Tetapi bila KSSM dah ditambah garam sulfat dan garam klorida. Okay, so bila tengok kat sini, ini yang you mesti tahulah. Bila garam karbonat dipanaskan, akan ada dua hasil, iaitu logam oksida dan juga gas karbon dioksida. Maksudnya macam mana? Maksudnya macam ni. Kalaulah ini magnesium karbonat, dan logam oksida dia adalah magnesium oksida, dan gas dia karbon dioksida. Dia macam tu. Kalaulah yang ini adalah plumbum 2 karbonat, yang ini adalah plumbum 2 oksida, ini adalah karbon dioksida. Itu maksudnya. So, kita boleh tahulah apa logam oksida, apa hasil tu kan. Untuk nitrat pula, apabila dipanaskan garam nitrat, okay, boleh tengok kepada video yang saya buat berkaitan dengan gas nitrogen dioksida. Sama je cara nak uji garam nitrat. Itu juga kaedah dia. So, berbalik kepada ni, untuk garam nitrat ni, okay, kalau tadi garam karbonat apabila dipanaskan ada dua hasil, tapi garam nitrat ada tiga hasil. Okay, so logam oksida juga, dan dia ada gas nitrogen dioksida dan gas oksigen. Okay, bermaksud contoh, kita ada kuprum 2 nitrat. Apabila kita panaskan, dia akan hasilkan kuprum 2 oksida, nitrogen dioksida dan juga gas oksigen. Itu maksudnya. Okay? Okay, so kita pergi balik kepada soalan itu tadi. Soalan tu tadi kata apa? Soalan tu kata untuk garam P, dia ada dua hasil. So, kalau ada dua hasil dan ada gas A yang menyebabkan air kapur menjadi keruh, yang ini is a very big hint lah juga. Sebab air kapur menjadi keruh hanyalah gas karbon dioksida sahaja. Dan dia dah sebut garam P ni adalah satu garam plumbum. So, kat sini baki R, kita tahu dia adalah plumbum 2 oksida. Macam mana nak confirm? Perang bila panas, kuning bila sejuk ni adalah yang ini. Tengok pada buku teks ni. Perang bila panas, kuning bila sejuk. Itu adalah plumbum 2 oksida. Okay. So, kita dah tahu dah apa baki R, apa gas A. So, kalau macam tu, that means yang bawah ni pun ini adalah plumbum 2 oksida.
Okey, yang ini garam Q ni bila dipanaskan ada 3 hasil. So bila ada 3 hasil, ingat saya sebut ini adalah nitrat. So gas yang berwarna perang is actually gas nitrogen dioksida, sebab gas nitrogen dioksida berwarna perang. It's not nitrogen. It's nitrogen dioksida. Okay, nitrogen dengan nitrogen dioksida adalah 2 gas yang berbeza. Gas yang menyalakan kayu uji berbara is actually gas oksigen. Yang ini pun kita dah belajar dalam silibus menengah rendah. So, macam mana nak jawab soalan ini? Soalan ni sangatlah mudah. Dapat 6 markah free-free je. Saya nak cakap macam tu kenapa? Sebab senang. Okay. So, macam mana nak jawab soalan ni? 1. Tulis macam tu je. Untuk kimia tak perlu jawab dalam karangan panjang lebar. Tak payah. Okay. 1. R ni apa? Okey, R adalah tadi kita sebut sama ada you tulis sebab soalan ini, kita tengok soalan. Soalan minta you kenal pasti baki R, gas A, gas B dan gas C. Dia tak sebut dia nak nama, dia tak sebut dia nak tulis, dia nak formula. Jadi you boleh tulis salah satu. So kat sini sama ada you tulis plumbum 2 oksida. Jika nak eja nama nombor pengoksidaan ini sangat penting. You tercicir, contoh you tulis plumbum oksida je. Jadi jawapannya jadi salah lah. Sebab plumbum adalah satu unsur peralihan yang ada macam-macam nombor pengoksidaan. Jadi kita kena specify yang mana satu you're talking about. So it's plumbum 2 oksida. Kalau tak nak tulis plumbum 2 oksida dan you nak tulis formula, then it will be PbO. Kalau you are using English, then it will be lead 2 oxide. Any one of these 3 answer you boleh tulis. Okay, yang seterusnya nombor 2. Yang kedua dia suruh identify A. A adalah gas karbon dioksida. So sama ada you eja karbon dioksida ataupun you tulis formulanya, ataupun if you are using English then the spelling is carbon dioxide. Okay. Yang ketiga adalah gas B. Gas B tadi kita kata ni kan, gas B nitrogen dioksida. So nitrogen dioksida. Dan formula NO2, ataupun if you are using English then it will be nitrogen dioxide. Okay. D apa? C apa? Yang keempat adalah C. Gas C adalah gas oksigen. So gas oksigen ataupun O2 ataupun spell it as an English word oksigen. Macam tu. Perlukah ada perkataan gas? Tak perlu pun tak apa. Okay. Now itu baru the first 4 marks. Dan dia kata soalan dia yang seterusnya, kalau you jenis yang color, so you highlight lah. Tulis formula kimia bagi garam P. Garam P dan Q. So itu point nombor 5. Garam P adalah apa? Kita tahu tadi ini adalah plumbum 2 karbonat. P ni adalah plumbum 2 karbonat sebab ada 2 hasil dan ada menghasilkan menghasilkan gas karbon dioksida. So P adalah plumbum 2 karbonat. Dia nak formula, jadi kena tulis formula. You spell it out, you akan jawab salah lah sebab you tidak menjawab soalan. Yang keenam, dia nak formula bagi garam Q. Dia ada 3 hasil kat sini. Tadi kita kata ni adalah plumbum 2 nitrat. Be careful, plumbum 2 nitrat formulanya macam ni. Kenapa macam ni? Okey, kita tengok balik, revise balik untuk silibus formula kimia. Ion plumbum 2 formula dia macam ni, Pb2 positif, nitrat is NO3 negatif. Apa kita buat? Salin semua huruf dan nombor yang di bawah. Salin semua huruf and nombor subscript tu. Ni 3 ni nombor subscript. Lepas tu kita buat apa? Kita silangkan nombor pada cas. Kita silangkan nombor pada cas. Yang ini maksudnya 1. Okey, kalau kita letak 2 ni macam mana? Sebabkan 2 ni belongs to N, O dan juga 3, kita kena letak
kurungan. That's why dia jadi PB kurungan NO3 tutup kurungan 2. So which is what I have written here. Okay, so itu menjawab soalan SPM 2013. So saya harap awak clear. Sekian, terima kasih.